Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video ulasan di channel saya YouTube Akmal Nasir. Sesiapa yang belum subscribe, mohon subscribe untuk kita sebar luaskan lagi maklumat yang dikongsikan. Untuk hari ini saya ingin membincangkan soal ataupun isu berkaitan surat sokongan. Semalam dalam laporan media telah disebut bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memaklumkan kaki tangan kerajaan dilarang mengeluarkan surat sokongan. Bermaksud haram untuk orang kerajaan mengeluarkan surat sokongan. Tetapi hari ini keluar lagi satu kenyataan yang disebut bahawa orang politik dibolehkan, iaitu Menteri Wakil Rakyat ini dibolehkan untuk mengeluarkan surat sokongan. Itu yang disebut oleh SPRM sendiri. Dan terpulang kepada mereka yang menerima surat itu untuk mengikuti arahan tersebut ataupun tidak. Yang ini saya nak kongsikan sedikit. Pengalaman dalam isu surat sokongan ini kita kena jelas. Wakil rakyat, orang politik yang dilantik itu adalah untuk mewakili rakyat dalam kawasannya. Sekiranya berlaku sesuatu musibah, sekiranya berlaku keciciran dalam soal mendapatkan bantuan, dalam soal membuat permohonan sesuatu itu, bagi saya wakil rakyat boleh bersuara untuk memastikan mereka yang tercicir, terpinggir ataupun terpisah daripada proses tersebut untuk dirangkum, untuk dipertimbangkan. Ini soal kebajikan, soal membantu mereka yang susah, urusan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, isu para pelajar dan sebagainya. Itu bagi saya adalah ruang untuk wakil rakyat membantu rakyat yang mereka wakili. Tetapi dalam isu surat sokongan yang menjadi pertikaian pada hari ini adalah soal yang memberi implikasi kepada soal kewangan. Implikasi dalam soal accountability. Bagaimana timbalan menteri boleh menulis surat kepada menteri untuk mengangkat nama anaknya masuk dalam GLC. Itu kita tidak bicara lagi soal accountability dalam GLC. Tetapi bagi saya garis itu jelas. Surat sokongan angkat anak sendiri untuk masuk dalam GLC bapaknya timbalan menteri, itu adalah haram. Yang kedua, kalau kita tahu juga apabila berlaku surat sokongan ini akan menyebabkan mereka yang layak, yang sepatutnya diangkat mengikut proses, prosedur, meritokrasi dan sebagainya terpinggir kerana ada orang potong queue, ada orang potong ruang dan memaksa mendesak mereka yang layak itu terus dipinggirkan. Sebab itu budaya tidak sihat ini harus dihentikan. Dan yang ketiga yang semakin berleluasa ini, seolah-olah orang lain tak boleh buat, orang politik boleh keluar surat sokongan. Orang lain dilarang, diharamkan, tapi orang politik ini dibolehkan. Apa cerita? Jangan jadikan dua derajat. Saya tidak bersetuju, memang sukar sebagai seorang wakil, sebagai orang politik berdepan dengan akademi, berdepan dengan masyarakat, mungkin ada segelintir yang melihat itu satu peluang, satu ruang untuk memajukan diri sendiri, perniagaan dan sebagainya. Tetapi kalau pertimbangan itu menyebabkan keadilan itu tidak berlaku, menyebabkan proses itu dibakul sampahkan, bagi saya itu tidak wajar. Sebab itu, kepada rakyat di luar sana yang mengikuti channel saya, tolong subscribe, dan pesanan saya kepada anda-anda bahawa surat sokongan ini kita kena ketepikan budaya ini. Kita kena tolak supaya tidak berlaku dua darjat. Menteri buat boleh, orang biasa tidak boleh. Menteri keluar surat sokongan dapat dilantik dan sebagainya, menyebabkan terakhir sekali wujudlah budaya nepotisme. Budaya mungkin dalam soal penyelewengan, soal rasuah, soal habuan dan sebagainya. Jadi saya tidak menuduh, tapi bagi saya budaya ini kita harus hentikan. Kita harus elakkan. Iaitu surat sokongan yang memberi implikasi kewangan. Surat sokongan yang dalam soal
mendapatkan projek dan sebagainya, harus diharamkan supaya apa yang ada dalam Malaysia ini kita berlaku dengan lebih adil. Kita tolak budaya dua darjat. Maka saya seru kepada kerajaan pada hari ini, buktikan bahawa anda ada accountability.